Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali setelah berehat seminggu karena bertembung dengan cuti sekolah. Alhamdulillah, semoga pertemuan kali ini kita akan lebih ceria lagi, lebih bersemangat lagi, lebih bersiap siaga untuk menghadapi cabaran ilmu-ilmu yang lebih menarik lagi yang berkaitan dengan tata bahasa Arab, yang berkaitan dengan Al-Quran. Alhamdulillah, salawat dan salam juga mohon tercurah ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hinggalah ke hari pembalasan. Hadirin sidang penonton yang berbahagia, alhamdulillah hari ini hari ini 5 April bersamaan dengan 22 Syaban. Artinya kita hanya beberapa hari lagi, sekitar 8 hari lagi kita akan menyambut Ramadan. Berarti kita bakal dikunjungi tetamu yang istimewa. Ya, kita bakal dikunjungi tetamu yang kita nanti-nantikan, yang datang hanya setahun sekali. Tetamu yang luar biasa, tetamu yang membawa rahmah, tetamu yang membawa barakah, tetamu yang bakal melipat gandakan pada amal ibadah kita. Sangat istimewa. Sudah pasti kita dari awal kita dah bersiap bersungguh-sungguh untuk meraihkan tetamu istimewa ini. Bukan sembarang tetamu, bukan jiran sebelah rumah kita, hari-hari berjumpa, bukan kawan sekelas kita, bukan kawan permainan kita. Ini tetamu yang luar biasa. Sudah pasti kalau kita tidak menyambut tetamu istimewa ni, kurang-kurangnya seminggu rumah dah kemas dah. Kalang dah. Nak masak apa hidangan pagi, hidangan tengah hari, hidangan malam. Mana bilik tidur macam mana kita dah sediakan untuk
kita mana. Dan kalau kita sambut nanti nak sambut dekat airport ke, nak sambut dekat ni dengan apa, ada tetamu yang lain datang, nak apa, para apa, penyambut tetamu dia siapa nanti, semua kita dah berkira-kira. Dan Ramadan adalah tetamu istimewa kita. Kita bersiap sedia untuk apa rancangan kita untuk Ramadan. Apa aktiviti kita untuk qiyam Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Ini jaminan Rasul SAW. Siapa yang menempuh Ramadan dalam keadaan mengisi Ramadan dengan ibadah yang disambut oleh Allah SWT, ibadah yang diterima oleh Allah SWT, dia keluar Ramadan dengan pengampunan. Dan Nabi mengucapkan kata-kata yang sangat marah kepada yang keluar dalam Ramadan dalam keadaan yang tidak berubah apa-apa, pahalanya tak terampun, maka sudah pasti orang yang begini, orang yang tak merasakan bahawa Ramadan itu istimewa baginya, dan tidak diisi Ramadan dengan qiyam Ramadan, dengan ibadah-ibadah yang baik yang dicontohkan Rasul. Maka ini begitu celaka lah orang yang keluar daripada Ramadan dalam keadaan yang tak terampun. Jadi hadirin bahagia, bersedia untuk kita menyambut Ramadan dan bersedia untuk kita mengisi Ramadan yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk saya punya program, yang mana Ramadan tahun lepas saya isi dengan permulaan harfiah, kenalkan harfiah, saya ceritakan apa itu harfiah, satu sistem, bukan menafsir, mencipta huruf ini, dia bengkok kenapa, dia tegak kenapa dia mendatar. Bukan itu. Kalau ditanya pada syekh Arab, saya dia katakan, ini ilmu sesat. Memang. Malahan, kalau anda terjemah saja, secara mentah pun, dia tetap akan salah. Hatta ada ilmu nahwu, ilmu saraf yang baik pun, dia bukan akan menyesatkan. Kalau anda tidak memahami Quran, bagaimana yang difahami oleh generasi terbaik. Kalau anda tak memahami Quran dengan cara yang terbaik. Dan yang saya kongsikan adalah yang sangat asas. Yang asas yang boleh membolehkan anda memahami tata bahasa. Membolehkan anda memahami nahwunya, sarafnya secara asas. Dan alhamdulillah setahun sudah berlalu program kita. Hari ini beberapa hari lagi menggenapkan program ini 1 tahun lamanya. Dan minggu lepas dan semalam adalah hari terakhir bahawa program sebanyak 39 pelajaran telah tersempurna. Dan ada sebahagian yang dapat menyelesaikan dan sebahagian lagi belum lagi dapat menyelesaikan. Apapun tahniah kepada semua. Anda ada cita-cita, anda ada harapan, anda ada azam untuk menyempurnakan. Cuma dalam separuh jalan, pertengahan jalan anda diuji. Anda ada sebahagiannya tak dapat menangani, qadarallahu ma syaa fa'al. Anda jangan putus asa. Anda jangan pernah berhenti daripada mempelajari Al-Quran. Jangan pernah berhenti daripada meneruskan perjuangan ini. Masih berbaki. Lagi nyawa belum sampai ke tenggorokan, lagi nyawa belum sampai, belum dicabut, selagi itu peluang ada. Dan insyaAllah, selepas Ramadan nanti kita akan buat pengulangan semula, kita akan bukakan semula pendaftaran baru untuk bagi yang menginginkan untuk mengulangi pelajaran
sebagaimana yang dilalui oleh peserta-peserta yang lalu, silakan. Saya akan sambut pendaftaran anda dan berimbang dengan para musyrif dan musyrifah yang sanggup untuk menyimaknya. Kiranya tidak ada sokongan daripada para musyrifah yang menawarkan diri untuk bekerjasama dengan saya, terhad. Jadi nasihat saya kepada para peserta yang telah menyelesaikan tugasan, sekarang giliran anda mengganti para musyrifah yang ada. Sekarang ada dalam 8 orang musyrif dan musyrifah. Anda bersiap sedialah untuk menawarkan diri, untuk melatih diri anda, memantapkan ilmu anda. Ayat 1 surah Al-Fatihah hingga ayat 7 dan ayat 1 surah Al-Baqarah hingga ayat yang ke-140. Mantapkan penguasaan makna, mantapkan penguasaan tata bahasa untuk juzuk pertama. Dan para musyrifah yang bakat, yang telah yang sedia ada, sila nasihatkan kepada teman-teman yang lain bahawa ini giliran anda, bukan menggalas tanggungjawab berat, tapi giliran anda untuk menguasai ilmu yang lebih mantap lagi dengan mengulangi semula pelajaran yang ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harap hari ini siaran saya dapat berjalan lancar, suara saya dapat jelas didengar dan gambar, saya yakin gambar nampak jelas semua suara yang saya bimbangkan. Mudah-mudahan hari ini akan jelas. Tadi saya nampak ada komen daripada Puan Rina, putus. Suara macam tak jelas saja anda. Pening. Tolong komen. Adakah Penang saja yang suara tak jelas? Ataupun semua tempat? Saja, okey. Prof kata jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, hari ini hari Isnin, artinya kita akan bincangkan ayat tentang Nahu. Ayat berhubung ilmu Nahu. Walau tengah itu putus-putus, tapi boleh dengar. Saya kena suka pakai Zoom sebenarnya. Saya nak beri jelas. Bantu. Bila putus-putus macam ni, saya rasa macam ada yang tak kena. Salam jelas. Alhamdulillah. Yes, screen untuk ayat ini. Alhamdulillah, sebelum kita mulakan ayat yang ke-223, boleh dengar jelas. Saya ingin menyambut salam daripada semua yang memberi salam dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerana sokongan dan dukungan anda, meskipun bercuti rehat lama, sebelum ni kita jarang berehat. Saya di kampung, saya bersiaran. Di mana saja di KL, saya bersiaran. Saya di Terengganu, saya bersiaran. Ini masa itu agak ketat, agak dengan liputan internet pun agak terhad. Saya ambil keputusan, saya fokus pada cuti saya. Dan insyaAllah hari ini kita sambung kembali. Saya harap anda semua memahami dan terima kasih kepada yang mendoakan kami sekeluarga. Semoga Allah SWT ampuni kekurangan-kekurangan yang ada dan Allah perbaiki dengan memberikan
ilmu-ilmu tambahan untuk kami dapat mengendalikan kelas, mengendalikan keluarga, mengendalikan segala urusan depan menurut yang di Alhamdulillah. Ya. Baik, sekarang ada 24. Ya. Terus kepada pelajaran kita hari ini. Oleh kerana kita membincangkan tentang Nahu, dia akan membincangkan tentang kalimah tersebut mabni atau mu'rab. Mabni atau mu'rab. Kalau mu'rab, dia pastinya kita akan timbulkan persoalan pada kita. Ini bukan persoalan pada kita bahawa kalimah tersebut adakah dia marfu' atau mansub. Baik fi'il atau isim, adakah dia marfu' atau mansub. Fi'il mudhari', fi'il madhi mabni, fi'il amar mabni. Fi'il mudhari' keseluruhan fi'il mudhari' mu'rab. Kecuali dia dua saja yang mabni, yang bersambung dengan nun niswah dan yang bersambung dengan nun taukid. Umumnya fi'il mudhari' mu'rab. Bila dia mu'rab, kita akan tanya dalam dia, adakah dia hukum marfu' atau mansub. Begitu juga isim. Isim sebahagian besar isim dia mu'rab. Bila dia mu'rab, kita akan tanya, adakah isim tersebut marfu' atau mansub. Bila marfu', apakah tanda marfu' dia dan kenapa dia marfu'? Ini 3 persoalan perlu kita kemukakan, soalan yang sentiasa berlegar dalam fikiran kita. 3 persoalan yang sentiasa berlegar dengan fikiran kita, dalam fikiran kita tentang isim dan fi'il mudhari'. Adakah dia marfu' ataupun mansub? Kalau marfu', apa tanda dia? Dia asas pada dhammah. Kalau mansub, apa tanda dia? Biasa tanda pada fathah. Tetapi bagi sesetengah isim atau sesetengah fi'il, tanda marfu' dan tanda nasab dia bukan dengan rafu' wa dhammah, ada juga dengan huruf alif, ada juga dengan huruf waw. Tanda nasab tak semuanya baris fathah, ada juga yang dengan baris kasrah, itu sebagai pengganti. Ada juga yang sebagai dengan tanda huruf ya, dan ada juga yang tanda dengan huruf alif. Marfu' dan tapi kalau jar tu khas untuk isim. Kalau jar tu khas untuk isim. Apa tanda dia? Biasa tanda baris kasrah. Itu asal di baris kasrah. Tanda jar baris kasrah. Kecuali ada bagi setengah isim mengganti kepada baris kasrah adalah tanda lain, huruf ya contohnya, atau baris fathah setengah isim. Isim tersebut kita akan kenapa dia rafu', kenapa dia nasab, kenapa dia jar, itu pun soalan yang ketiga. 3 persoalan kita sentiasa kena ketengahkan perbincangan kita bila bercerita tentang ilmu nahwu. Bila bercerita tentang ilmu, boleh tolong komen apa soalan yang perlu kita kena kemukakan. Pertama, apakah hukum dia marfu' ke mansub, baik isim ataupun fi'il mudhari', marfu' atau mansub. Kalau majrur, dia khas. Kalau jazam, majzum, khas untuk fi'il mudhari'. Pertama, apa? Tolong komen. Soalan yang perlu kita timbulkan dalam perbincangan kita, apa hukumnya? Hukum mu'rab. I'rab marfu' atau mansub atau majrur. Untuk fi'il mudhari' adakah marfu' atau mansub atau majzum? Okey.
Marfu' dan mansub ada pada isim dan ada pada fi'il mudhari'. Tapi majrur khas pada isim. Majzum khas pada fi'il mudhari'. Pertama. Kedua, apakah tanda dia? Kita kena timbulkan dalam pemikiran kita. Apa tanda dia? Adakah dengan baris? Adakah dengan huruf? Adakah dengan baris atau dengan huruf? Atau bagi fi'il mudhari' adakah dengan hazaf? Dengan hazaf. Yang kedua. Pertama, apa hukum dia? Kedua, apa tanda dia? Dan ketiga, sebab apa dia marfu'? Sebab apa dia mansub? Sebab apa dia majrur? Sebab apa dia majzum? Sila komen. Setiap kalimah yang ada dalam Quran, baik isim atau fi'il, terutama yang mu'rab, kita kena pertikaikan, kita persoalkan hukum dia. Marfu' atau mansub? Baik pada isim, adakah dia marfu' atau mansub? Pada fi'il mudhari' pun ada marfu' atau mansub? Adakah dia majzum kalau fi'il mudhari'? Adakah dia majrur kalau isim? Tolong komen, tengok macam mana cara anda susun komen. Statement saya tadi, saya tengok macam mana susun. Contohnya, nisa'ukum harthul lakum. Satu jumlah. Nisa'u, perempuan-perempuan. Kum, kamu. Harsun, ladang. Lam, bagi. Kum, kamu. Itu harfiah. Itu harfiah. Perempuan-perempuan. Kum, kamu. Harsun, ladang. La, bagi. Kum, kamu. Okay. Nisa'u. Ini isim ni. Kenapa dia nisa'u? Tak nisa'ah atau nisa'i. Berarti isim ni marfu'. Hukum dia. Apa hukum dia? Marfu'. Apa tanda dia? Tanda rafa' dengan dhammah. Nisa'u. Dhammah di akhir lafaz. Untuk menilai marfu' atau masuk, tengok di akhir lafaz dia. Nisa'u. Baik, itu harfiah. Kita kena tanggalkan satu-satu. Dengan nisa'ukum. Jangan satukan terus. Tidak. Kita kena leraikan. Nisa'u. Perempuan-perempuan. Dalam harfiah kita terjemah. Kenapa terjemah dengan kata berganda? Tak perempuan saja. Kerana nak menunjukkan dia adalah jamak taksir. Menunjukkan jamak taksir. Okey. Kalau dia marfu', kenapa dia marfu'? Tanda dah tahu dhammah. Hukum dah tahu. Sebab apa dia marfu'? Soalan ketiga. Siapa tahu? Masya Allah. Ailah hufaz. Mubtada marfu' bid-dhammah. Masya Allah. Ahsanti. Sebab apa dia marfu'? Sebab dia mubtada. Sebab dia marfu'? Sebab dia mubtada. Ingat, bagi jumlah ismiyah, untuk menjadi mubtada, semua kena marfu'. Juga begitu khabar. Semua kena marfu'. Masya Allah. Azimah Abdullah mubtada. Zurimah Abdullah mubtada. Assalamualaikum Ustaz. Faham? Alhamdulillah. Profesor Ahmad Abdul Majid mubtada. Ya, Zarina Hamzah sebab dia jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah mesti ada mubtada. Mubtada marfu' bid dhammah zahirah. Tambah. Kalau nampak dhammah, tambah dhammah zahirah. Ada satu lagi dhammah muqaddarah pada isim-isim yang ada huruf illah di ujung. Ada isim-isim yang ada huruf sakit. Huruf alif atau huruf ya. Kalau dia hukum marfu', tanda rafa' dengan dhammah muqaddarah. Dhammah yang dikadarkan. Ini dhammah zahirah.
Jadi kita lengkapkan terus. Dhammah zahirah atau dhammah muqaddar. Bergantung pada jenis isim. Sahih akhir atau mu'tal akhir. Sahih akhir yaitu fi'il yang bebas daripada huruf illah. Mu'tal akhir bukan fi'il, isim yang bebas daripada huruf illah. Kalau mu'tal akhir, isim yang ada huruf illah di ujung. Yang ini nisa'u marfu'. Apa tu hukum dia marfu'? Apa tanda dia? Dhammah zahir. Sebab apa dia marfu'? Sebab dia menjadi nisa'u tu semua mubtada marfu'. Dhammah Zaitun Saleh. Zaitun Muhammad Saleh. Mubtada marfu' bid-dhammah. Tak perlu kurungan kat tuan. Dan zahirah tu pun kena ada lam. Dia jadi sifat berdhammah kat tuan. Ad-dhammah zahirah. Ad-dhammah tu zahirah sama-sama makrifah. Pada sifat pada dhammah. Murakkab tausifi kat tuan. Tak perlu kurungan. Murakkab tausifi. Kalau dhammah muqaddarah, zahirah dengan muqaddarah itu sifat pada dhammah. Okey. Bid-dhammati az-zahirati. Zaitun Muhammad Saleh dengan mubtada marfu'un. Okey. Bid-dhammati az-zahirati. Kena ada alif lam. Sifat kena mengikut kepada mausuf. Nisa'ukum. Jelas? Nisa'u. Nisa'u. Perempuan-perempuan. Siapa? Perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan kamu. Murakkab idhafi. Perempuan-perempuan kamu. Murakkab. Apa itu murakkab idhafi? Mudhaf dan mudhafun ilahi. Nisa'u mudhaf. Hum mudhaf ilahi. Ingat, mudhaf dia boleh marfu', boleh mansub, boleh majrur. Tapi mudhaf ilaih confirm mesti kena mudhaf ilaih mesti kena majrur semuanya. Dhammah zahirah marfu' sebab mubtada. Barakallahu fik. Baziah Hamid. Ya. Tahniah ada Baziah. Nisa'ukum. Kum kamu dhamir. Dhamir isim yang mabni. Dhamir isim yang mabni. Bagi yang mabni kita tak punya tanda. Oleh kerana isim dia mabni, dia tidak ada tanda. Ke mansub atau majrur. Tapi kedudukan dia mudhafun ilahi. Kedudukan kamu tu sebagai mudhaf ilahi. Semua mudhaf ilahi hukum dia majrur. Semua mudhaf ilahi hukum dia majrur. Bagi yang sahih akhir nampak tanda jadi kasrah zahirah. Bagi yang ghair munsharif nampak tanda jadi fathah zahirah. Bagi kau dhamir, apa tanda dia? Dia mabni. Siapa tahu? Mana kita nak i'rab? Dhamir. Siapa ingat? Dhamir yang mabni. Dhamir adalah isim yang mabni. Sedangkan kedudukan dia sebagai mudhaf ilaih kepada nisa. Apa bukti dia mudhaf ilaih? Kerana nisa itu isim yang tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kamu dhamir muttasil. Kasrah muqaddarah. Masya-Allah. Kasrah muqaddarah Zarinah Hamzah. Ada huruf ilat ke hujung dia Zarinah Hamzah? Tak ada huruf ilat. Hanya isim yang ada huruf ilat saja gunakan kasrah muqaddarah. Apakah tanda jar? Macam kita nak i'rab dhamir kamu. Puan Zarina, tahniah kerana berani mencuba. Biar salah anda tu bukan satu yang mengaibkan. Fi mahalli, masya-Allah. Syarina Azrin. Fi mahalli kum dhamir jar
Ya, Rahaiza Ahmad. Dhamir jar pun boleh juga. Dhamir jar bil idafah boleh juga. Dhamir apa tu? Dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli. Yang mabni kita boleh gunakan istilah fi mahalli. Ya, Prof. Fi mahalli jar. Fariza Samsudin fi mahalli jar. Ya Ustaz, fi mahalli, bukan fi mahalli kasrah, fi mahalli jar. Dia mengambil tempat hukum i'rab Dia tidak ada tanda fi mahalli jar. Mabni ala sukun zahirah. Ada apa? Mabni ala sukun fi mahalli jar. Ya, Faridah Salim. Fi mahalli jar. Azim Abdullah, Masya Allah. Tanya. Fi mahalli. Mengambil tempat jar. Mengambil kedudukan jar. Fi mahalli itu mengambil tempat. Mengambil kedudukan. Kedudukan siapa? Kedudukan mudhaf ilaih itu hukum di jar. Fi mahalli jar. Hukum dhamir muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Masya Allah. Ini Ummu Muslihuddin punya i'rab. Ini yang kita akan belajar Ramadan nanti. Ini yang kita akan belajar Ramadan nanti. Ini mukadimah kita. Sebelum menyambut Ramadan, saya dah mula siapkan lebih awal supaya anda dah teruja, terkesima, terbayang-bayang dengan perbincangan kita. Nampak dah gambarannya. Taklah tiba-tiba satu Ramadan pelik, ya kan? Sekarang dah mula kita rasakan. Okey. Nisa'ukum, perempuan-perempuan kamu, harthun. Harthun tu ladang. Ini isim ni, ada tanwin di hujung ni. Dan tanda tanwin di hujung tu dhammah. Berarti dia marfu'. Berarti dia marfu'. Kalau dia marfu', tanda dia marfu' dengan dhammah. Hukum marfu', tanda dhammah. Sebab apa dia rafu'? Tolong beritahu. Sebab apa dia? Sebab apa dia marfu'? Tolong beritahu. Sebab khabar, Masya Allah. Rin Hasan. Khabar bagi mubtada. Ada kali ada mubtada, pasti ada khabar. Semua khabar mesti marfu'. Khabar bagi mubtada marfu'. Khabar bagi isim ina juga marfu'. Kecuali khabar kana. Khabar marfu' bid-dhammah zahirah. Tanya al-ailah hufaz bid-dhammah tama az-zahirah. Ada satu lagi dhammah, dhammah muqaddarah. Khabar marfu', khabar mubtada boleh juga. Harsun khabar mubtada. Maksudnya khabar bagi mubtada. Marfu'un alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun di akhir. Karena khabar bagi mubtada. Ya, Rozita Abu Bakar, khabar bagi mubtada. Ya, Aniza M. Noah, khabar mubtada. Mubtada mesti marfu', khabar mesti marfu'. Macam mana cara terjemah khabar? Bagaimana cara menterjemah khabar? Tolong komen. Ini dah biasa. Majmin Muhammad Yusuf. Kum dhamir muttasil mabni al-sukun fi mahalli jar. Masya-Allah. Tanya Haja Majmin. 5 bintang. Oh, Rin Hasan adalah, Masya-Allah. Yati Harun adalah. Azimah Abdullah adalah. Harsun khabar marfu' bid-dhammah az-zahirah. Baru betul Kak Tun. Sifat yang sama-sama dengan mausuf dia. Adalah Fariza Samsudin. Roziah Man. Ahmad Abdul Majid, ya Prof. Faridah Salim adalah. Majmin adalah. Zarina adalah. Ladang bagiku. Ya, anda adalah, Masya Allah. Ajar anda. Ajar anda kena bagi bukan 5 bintang. Sebanyak bintang di langit. Adalah. Umi Faridah is watching. Ayla.
Khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah. Ad-dhammatun ad-dhammah wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah. Kalau tak letak alif lam kena tanwin sebab dia khabar jadi kena dhammatun zahiratun. Ailah kalau pak alamatu tu mubtada dia wa alamatu raf'ihi tu mubtada. Dia khabar dia dhammatun zahiratun fi akhir. Asal khabar mufrad tambah adalah. Ya, masya-Allah. Belum sempat saya jelaskan Tuan Asri Harun. Untuk tambah adalah hanya boleh berlaku pada khabar mufrad saja. Khabar ada dua bentuk. InsyaAllah malam Khamis nanti saya akan bincangkan tentang khabar. Malam Khamis nanti saya akan bincangkan tentang khabar. Hari Khamis malam Jumaat. Hari Khamis malam Jumaat saya akan bincangkan tentang khabar. Untuk tambah adalah dia hanya boleh berlaku pada khabar mufrad. Khabar ada dua bentuk. Ada khabar mufrad dan ada khabar jumlah. Khabar mufrad, khabar dalam bentuk satu perkataan saja. Khabar mufrad, khabar dalam bentuk satu perkataan. Lakum fil jar mudhafun ilaih. Dhamir muttasil mabni ala sukun. Fi mahalli khabar mufrad tambah adalah ya. Khabar mufrad tambah adalah. Bagus. Terima kasih. Tanya Rozita Abu Bakar, Aziz Hamid dan Syarina Azrin. Perempuan-perempuan kamu adalah ladang. Itu tetap bahasa. Allah banyak dalam Quran. Allah tidak gunakan bahasa yang direct. Allah guna bahasa hiasan, analogi yang membawa kita berfikir. Al-Quran bukan tempat. Al-Quran bukan tempat berkata kotor, berkata corok orang Indonesia. Al-Quran adalah indah yang membawa manusia berfikir. Ladang adalah tempat bercocok tanam kena jaga pengairan dia, tidak boleh bercocok tanam dalam keadaan banjir. Kita jaga pengairan, betulkan batas-batasnya, tanah-tanahnya, ladang bersih, itu untuk dapatkan hasil yang baik. Indahnya bahasa Al-Quran. Hadirin sidang penonton yang berbahagia. Nisa'ukum harsul lakum. Perempuan-perempuan kamu adalah ladang bagi kamu. Saya buka tafsir, baca sendiri. Lam bagi kamu. Lam bagi huruf. Kum kamu. Domir semua mabni. Semua domir adalah mabni. Dan kedudukan sekarang domir ini, kedudukan dia majrur. Oleh kerana dia tak ada, namakan dia domir jar. Domir jar. Apa? Domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli. Yang mabni gunakan satu istilah di mahalli. Kita namakan terus domir jar bil huruf. Kita namakan domir jar bil huruf. Apa nama domir jar? Sebab dia menimbul. Sebab apa dia jar? Sebab dengan huruf jar. Bil huruf tu dengan sebab huruf jar. Baik, selesai jumlah. Selesai jumlah. Boleh? Masuk jumlah kedua? Alamak, Ustaz. Dia is watching. Bentar, ay. Assalamualaikum Ustaz. Al-Fadhil Ustaz Yahya Mahmud dari Johor Bahru sedang menonton, turut sama menonton. Alhamdulillah, beliau adalah salah seorang sahabat saya yang bergerak aktif di Johor Bahru dan Singapura.
Allah yang lama berpengalaman dalam ilmu terjemahan Al-Quran, sistem ruqyah, termasuk Al Quran. Bagi siapa yang berkesempatan untuk ngaji dengan beliau, rebutlah peluang ini, rebutlah peluang yang ada, yang berdekatan sekitar Johor Bahru, dan sekarang ni belajar luas terhad pada batas tempat. Dia boleh menjangkau ke negeri dan negara, melepasi merentas negara. InsyaAllah. Saya punya pengalaman lebih 20 tahun mengajar di Singapura, berulang kali baru Singapura. Jadi insyaAllah pada sahabat yang melakukan perbincangan lebih mendalam, lebih mencabar, boleh hubungi Fadil Ustaz Yahya di Johor Bahru. Saya doakan untuk anak Ustaz, kita sama-sama dapat bergerak, sama-sama dapat menyumbang kepada kaum muslimin semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya teruskan pada lanjutan perbincangan kita. Sebelum saya melanjutkan, saya berhasrat satu hari nanti saya akan bersama Al-Fadhil Ustaz Yahya bersiaran untuk berkongsikan dengan perkongsian yang menarik. InsyaAllah, kalau ada sambutan daripada, ada permintaan daripada anda semua, saya akan usahakan agar beliau dapat bersiaran bersama saya satu hari nanti. InsyaAllah. Mungkin sesi santai, sesi perbincangan, santai berhubung Quran. Dan seorang lagi sahabat saya, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Qadri dari Singapura. Dia adalah bagi saya dia seorang yang sangat berilmu dalam bahasa Arab, sangat menguasai ilmu ijaz. Beliau juga antara orang yang saya menginginkan untuk berkongsi dengan anda, penonton-penonton saya yang lama belajar harfiah dengan saya, merasakan belajar ijazul Quran bagaimana, Masya Allah, sangat luar biasa. Bagi yang belajar harfiah akan rasakan bagaimana seronoknya belajar ijazul Quran. Saya akan nanti untuk dapatkan masa lapang Fadil Ustaz Yahya dan Ustaz Ahmad Qadri agar dia dapat kongsi kepada kita tentang ilmu yang luar biasa, yang menarik, yang unik dalam Quran berhubung dengan ilmu nahwu dan saraf. Kita biasa nampak orang membahaskan tentang Quran dari sisi sains, dan keunikan Quran dari sudut sains. Quran dari sudut keunikan Quran dari sudut kenapa Allah gunakan Quran? Kenapa Allah gunakan isim inna? Kenapa gunakan isim kana? Kenapa dia marfu? Kenapa masuk? Oh, itu semua luar biasa. Ilmu itu orang yang senang didekati adalah Fadil Ustaz Ahmad Qadri. Saya akan usahakan kalau ada permintaan daripada anda, saya akan usahakan satu hari nanti untuk kita bertemu beliau dan beliau dapat kongsi tentang gambaran ilmu ijazul Quran. InsyaAllah. Setuju atau ada bantahan? Tak nak belajar. Kalau setuju, boleh komen. Kalau tak nak setuju pun boleh komen juga. Saya teruskan kepada perbincangan seterusnya. Fatu harsakum anna syi'tum. Fatu harsakum anna syi'tum. Setuju, Masya Allah. Setuju. Wow. Setuju belajar. Setuju. Oh, ramanya. Masya Allah. 100% saya bagi itu.
Baik, fa'tu harsakum anna syi'tum. Jumlah fi'liyah. Sebab apa? Sebab ayat ini bermula dengan fi'il amar. Sebab bermula dengan fi'il amar. Kalau kita ada fa, bolehlah kita tambah maka. Kalau tak ada fa, macam mana mula? Kena ada hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal ni ada sebab asalnya. Ada hamzah wasal ni. Hamzah wasal dah dibuang. Sorry. Asal ada hamzah wasal. Asal begini, hamzah wasal. Tapi oleh kerana dua hamzah bertemu ni, yang kedua tu berkena berhormat. Oleh kerana fi'il amar di bawah, hamzah wasal kena bermulakan dengan baris kasrah. Ya, hamzah wasal, hamzah qata' tu berganti jadi huruf mad. Ialah yang sesuai. Itu. Kalau tak ada huruf fa, tapi oleh kerana ada huruf fa, tak perlulah tambah. Itu. Faktu terus. Faktu, maka datangkanlah. Fi'il amar. Fi'il amar. Datangkanlah. Oleh kamu, fa'il. Domir. Waw jamaah ni, domir ni menjadi fa'il. Faktu, maka datangkanlah. Oleh kamu, tu fa'il. Datangkanlah. Oleh kamu. Oh, bukan datangkanlah oleh kamu. Sorry. Kalau 4 huruf, datangkanlah ini. Datangilah olehmu. 3 huruf. Sulasi mujarad. Maka datangilah olehmu. Faktu datangilah olehmu. Harsa akan ladang maf'ulun bih. Akan ladang maf'ulun bih. Kum, kamu. Mudhafun ilaihi. Maka datangilah. Bukan datangkanlah. Kerana kalau datangkanlah tu fi'il amar. Untuk 4 huruf. Ini datangilah. Harsa akan ladang. Nasab. Isim dia kita nampak. Jadi dia akan marfu' atau mansub atau majrur. Nampak baris atas ni. Ini mansub hukum dia. Kenapa tanda dia fathah zahirah? Sebab apa dia mansub? Siapa tahu sebab apa dia mansub? Tak setuju. Anda Hasan setuju. Zaidah Muhammad Sani setuju. Muraini Muhammad setuju. Faridah Salim datanglah. Akan datangilah. Datanglah. Datangilah akan ladang kamu. Hajah Faridah Salim makna betul tapi belum menepati sistem. Ada tercecer. Maf'ul bih. Sebab apa maf'ul bih? Sebab maf'ul bih ya Azrin, Maslina Lajis, sebab maf'ul bih. Rozita Abu Bakar, Farizal Samsudin ya maf'ul bih. Ahmad Abdul Majid, Ummu Muslimin maf'ul bih. Ya maf'ul bih. Mansub sebab maf'ul bih ya. Ini mansub. Faridah Salim ada tertinggal tadi. Maka datangilah oleh kamu, jangan lupa. Hajah Faridah Salim, oleh kamu. Oleh kamu, fa'il tertinggal Hajah Faridah. Saya tembak betul-betul terjemahan anda tadi. Datangilah akan ladang kamu. Tak boleh tu. Datangilah oleh kamu, jangan lupa. Setiap fi'il kena ada fa'il. Tak sempurna fi'il tanpa disertakan dengan fa'il. Datangilah fi'il amar. Oleh kamu tu fa'il. Fa'il zahir atau fa'il mudmar. Oleh kamu ya Rozita Abu Bakar. Datangilah oleh kamu fa'il. Mana fa'il dia? Zahir atau mudmar? Fa'il mudmar nama dia. Fa'il mudmar. Mana fa'il dia? Wawul jamaah. Maf'ulun bih. Ya. Tanda dia fathah zahirah. Anda Hasan. Masya Allah. Haja anda.
Jauh berubah dah anda ni. Sangat berbeza. Pembetulan, datangilah oleh kamu. Ya, tanya Faridah Salim. Ustaz, maf'ul bih merangkap mudhafun mudhaf ke? Ya, Zarina Hamzah, betul. Mudmar. Fa'il mudmar, betul. Fa'il mudmar. Harsa maf'ul bih mansub. Apa tanda nasab dia? Fathah zahirah. Dan dalam masa yang sama dia juga berperanan sebagai mudhaf. Harsa dalam masa yang sama dia jadi mudhaf. Jadi kita tahu dia mudhaf sebab dia tak ada alif lam, tak ada tanwin. Mana mudhaf ilaih dia? Kum. Esawaka, maka datangilah oleh kamu akan ladang kamu. Betul, tahniah. Umi Esa. Umi Esa pun dah selesaikan juzuk pertama. Tahniah Umi Esa. Jawapan yang betul. Tugasan yang sempurna. Ya, fa'il mudmar dengan waw jamaah. Ya, waw jamaah itu adalah fa'il dia. Oleh kerana dia mabni, waw jamaah mabni, apa kedudukan i'rab dia? Mana kita nak i'rab? Dia mabni kena gunakan istilah fi mahalli. Ya, maslina lajis, maka datangilah oleh kamu akan ladang kamu. Betul. Oleh kerana waw jamaah itu dhamir yang mabni, maka kita gunakan istilah fi mahalli. Yang mabni kena istilah fi mahalli. Fi mahalli apa? Fi mahalli. Betul, Prof. Ahmad Abdul Majid. Fi mahalli apa? Maaf masuk lewat, anak baru balik. Tak apa. Balik ke Kulin. Tak apa, Umi. Aman. Kita seronok belajar, kita santai-santai. Dah pukul 9 dah. Sekejap je. Waktu fi mahalli raf'in fa'in. Masya Allah. Yati Harun. Fi mahalli raf'in. Syarin nak bukan fi mahalli fa'in. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Fi mahalli raf'in fa'in. Macam puan Yati tu. Fi mahalli jar. Yang mana tu? Fi mahalli jar tu. Hajah Faridah Salim. Kalau kum, ya fi mahalli jar. Kah mukhatab. Tapi waw jamaah. Fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Waw jamaah fi mahalli raf'in. Kenapa dia rafa'? Sebab fa'il semua rafa'. Semua fa'il rafa'. Bagi yang murab nampak tanda rafa' dia. Dhammah zahirah ke atau waw ke atau alif. Bagi yang mabni kena fi mahalli raf'in. Kenapa? Sebab fa'il semuanya marfu'. Sementara baik itu kita namakan waw jamaah ni dhamir rafa' muttasil. Lupa kena letak rafa'. Ya, betul. Fa'il fi'il ke fa'il lajah baziah. Fi'il perbuatan. Kalau fa'il tak tambah alif saja. Fa'il mudmar. Fa'il mudmar. Waw jamaah. Ya. Waw jamaah. Tambah alif. Jim mim alif. Jamaah. Fi mahalli rafin. Lajah baziah tak apa. Belajar pembetulan. Fi'il bukan fa'in lam. Fa'alif ain lam. Fa'il mudmarun. Waw jamaah. Jim mim alif. Jamaah. Jamaah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Dhamir rafa' muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Ya Rin Hasan. Ya Azimah Abdullah fi mahalli raf'in. Tengok Umum Sudin pula punya komen. Fa maka fa tu fa istinafiyah itu fi'lul amri mabniun ala hazaf nun. Ya. Al-wawu al-jamaah. Okey, Umum Muslimin al-wawu al-jamaati. Ada al-jamaatu, sorry. Al-jamaatu kena ta marbuta tu, bukan ha. Ada alif lam sebab sifat al-jamaah sifat pada al-wawu.
Murakab tausib. Al-wawul jamaah, jamaah tu okey. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Mohon umum muslimin perbetulkan al-jamaah satu kepada al-jamaah. Al-wawu al-jamaatu. Alif lam dan tambahkan bukakan ha kepada ta marbutah. Di mahalli raf'in fa'ilun. Mahalli raf'in fa'ilun. Boleh simpan nota yang copy paste nota umum muslimin. Fa'tu harsa. Harsa maf'ul bih. Hukum mansub dan nasab fathah zahirah. Nampak fathah. Fathah tu. Dan dalam masa yang sama disebut menjadi mudhaf. Hukum mudhafun ilaihi. Anna ni adalah isim syarat. Kata syarat. Fa'il mudmar al-waw al-jam'iyah. Ada bazia ada pembetulan. Fa'il fa'ilun mudmar. Al-waw al-jam'iyah. Fa'tu harsakum. Kum di sini baru dhamir dia mabni ala sukun fi mahalli jar. Yang mabni semua kena fi mahalli, okey? Fi mahalli jar. Anna zarf. Anna zarf. Zarf hukumnya mansub, Kalau tidak ada sebarang amil dia akan jadi mansub. Jadi oleh kerana dia mabni ala sukun kena fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Dan masih sama juga dia bukan hanya syarat, dia juga jadi zarf. Zarf. Anna bagaimana syi'tum telah berkendak oleh kamu. Ini fi'il madhi. Syi'tum fi'il madhi. Dalam fi'il madhi ini ada dhamir dan ada fi'il dan ada fa. Dalam fi'il madhi ini ada fi'il dan ada fa'il. Ini satu jumlah. Ya. Kum dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar mudhaf ilaih. Ya, Haji Majmi Nisaf, betul. Kum dhamir muttasil. Kena guna istilah mabni ala sukun. Tambah sekali lagi Haji Majmi. Dhamir muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Tambah. Haji Majmi tambah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Dijelaskan. Yang mabni kena terangkan. Mabni atas apa? Hazaf nun. Ustaz, pada faktu, ya. Soalan yang baik daripada Hajah Nur Fariza Samsudin. Kenapa tak mabni ala dhammi kan? Nak tahu jawapan atau tidak? Nak tahu atau jawapan atau tidak? Saya bawakan persoalannya. Soalan daripada Nur Fariza Samsudin dari Pulau Pinang. Kenapa fi'il madhi ada mabni ala dhammi, mabni ala sukun, mabni ala fathi, fi'il amar mabni ala hazaf nun? Betul atau tidak? InsyaAllah Ramadan ini saya akan detailkan lagi. Asal fi'il amar adalah fi'il mudhari'. Asal fi'il amar sebenarnya fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari' dia? Asal dia ta'tuna. Asalnya
ta'tuna. Betul atau tidak? Asal fi'il amar adalah fi'il mudhari' asalnya. Asal ta'tuna. Sebab itu saya kata awal-awal dulu untuk bina fi'il amar mestilah diambil daripada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' asal dia marfu' ada nun. Okey. Ada nun di hujung. Apa langkah pertama untuk buat fi'il amar? Daripada fi'il mudhari' tersebut kita buangkan huruf mudhara'ah dia. Satu. Yang kedua, kita hazafkan nun. Dia memang majzum abada. Jazam. Hazaf nun apa? Mabni ala hazaf nun. Fi'il amar. Boleh baca? Tak boleh baca. Tak boleh baca kena letak hamzah wasal. Dan hamzah wasal kena mulakan dengan kasrah. Maksudnya itu. Itu. Bila dua hamzah bertemu, maka hamzah yang kedua tu kena bertukar jadi huruf mad. Kerana nak disesuaikan dengan baris kasrah. Itu. Sebab itu dia jadi itu. Itu. Hamzah wasal baris kasrah. Datangilah olehmu. Okey. Amar semua hazaf nun. Tidak. Fi'il amar tak ada yang hazaf nun, ada yang sukun. Ada juga yang hazaf huruf ilat. Ada 3 keadaan. Pertama, pada dhammah tukar sukun. Dan pada dhammah akan tukar sukun. Contoh, ta'budu jadi ta'budu. Ta'budu engkau sembah. Amar dia buang huruf mudhari' ganti hamzah wasal. Sukunkan. Mabni ala sukun. U'bud. Bagi yang ada huruf ilat, iti. Iti, datangkanlah oleh engkau. Itu asal. Ta tu asalnya dari bawah. Asalnya ta baris kasrah. Ata ya'ti. Ata ya'ti. Ta sebenarnya baris kasrah. Tapi ta tu yang itu tu pada dhammah tu kerana nak sesuaikan dengan waw. Sebenarnya ta asal baris kasrah. Iti, datangkanlah oleh engkau. Mabni ala hazaf huruf ilah. Iti datangkanlah oleh engkau. Itu datangkanlah oleh kamu. Untuk kamu, asalnya ada nun. Asal fi'il mudhari' ada nun. Dia tukar fi'il madhi mabni ala hazaf nun. Mabni ala hazaf. Jelas? Puan Zarina. Puan Nurfariza. Samsudin. Saya harap Puan Nurfariza jelas apa yang saya terangkan tadi. Perlukan pentilan. Yang mana yang tak jelas? Tolong komen. Puan Nurfariza Samsudin. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangilah olehmu akan ladang kamu anna syi'tum. Alhamdulillah jelas. Baik. Terima kasih. Puan Nurfariza kerana bertanya.
Pokoknya pertanyaan ini dapat memberi gambaran kepada teman-teman yang lain bahawa inilah yang akan kita pelajari nanti, Ramadan nanti. Ada beberapa hari lagi. Jadi saya harap Ramadan kita kali ini bukan hanya boleh terjemah saja, tapi nanti mula melangkah ke gerbang i'rab Al-Quran. Masuk ke gerbang i'rab. Fa'tu harsakum anna ni zarf. Dan juga dia juga sebagai isim syarat. Isim syarat anna. Isim syarat. Syi'tum telah berkendak fi'il madhi oleh kamu fa'il. Fi'il dan fa'il ini satu jumlah. Fi'il dan fa'il satu jumlah. Dan kedudukan jumlah fi'liyah ni dia menjadi mudhafun ilaihi kepada anna, pada zaraf ni anna. Maka bagi jumlah fi'liyah ni kita gunakan istilah fi mahalli jar. Fi mahalli jar. Qaddimu li anfusikum. Okey, saya harap jelas. Okey, saya teruskan. Wa dan qaddimu. Dahulukanlah olehmu. Sediakanlah olehmu atau kerjakanlah olehmu. Amar. Qaddimu. Fi'il dan fa'il. Semua fa'il marfu' hukumnya. Oleh kerana domir, waw jama'ah tu domir isim yang mabni kena guna istilah fi mahalli raf'in. Kenapa dia rafa'? Sebab dia menjadi fa'il. Semua fa'il al-amar mabni ala hazaf nun. Kecuali nun niswah kebetulan. Ya. Bagi af'al khamsah. Fi'il amar mabni ala hazaf nun. Satu. Ada satu lagi. Fi'il amar mabni ala sukun. Jama'ah dia ada tiga keadaan. Fi'il amar mabni ala sukun atau fi'il amar mabni ala hazaf nun, dan satu lagi saya ingat. Fi'il amar mabni ala apa? Belum komen. Fi'il amar mabni ala hazaf huruf illah. Mabni ala hazaf huruf illah. Jelas? Boleh saya sambung lagi? Waqaddimu li anfusikum. Dan sediakanlah fi'il amar. Dahulukanlah fi'il amar oleh kamu fa'il. Mana fa'il dia? Oleh kamu fa'il. Azafur illah. Ya. Waqaddimu, maka dahulukanlah amar oleh kamu. Oleh kamu fa'il. Semua fa'il hukum dia marfu'. Dan rafa' pada dhammah zahirah. Tapi bagi yang mabni, oleh kerana waw jamaah tu dhamir, mabni kena guna istilah fi mahalli raf'in. Kenapa dia fi mahalli raf'in? Apa sebab dia? Sebab dia fa'il. Semua fa'il hukum dia mesti rafa'. Bagi yang mabni kena guna istilah fi mahalli raf'in. Li bagi huruf jar. Mabni ala hazaf huruf ilah. Ya, tanya. Faridah Salim. Li bagi huruf jar. Anfusi isim. Huruf ni anfusi. Kenapa tak nak anfusu? Kenapa anfusi? Patut anfusa boleh. Anfusi. Anfusi boleh. Anfusam boleh. Jadi dia murab ni. Dalam kedudukan sekarang ni kenapa dia majrur? Dari bawah hukum dia majrur. Tanda dia kasrah zahirah. Sebab apa dia majrur? Siapa tahu sebab apa? Dia majrur. Sebab dia menerima huruf jar li.
Itu kita namakan li anfusi murakab jari ataupun jari. Ya, murakab jari juga betul. Li anfusi murakab jari. Anfusikum murakab ya, Hafizah ya, murakab. Ada huruf jar ya. Lepas huruf jar masih dengan hajiz bin Hasan sebab dia mudhaf, anfusi mudhaf. Anfusi pada bawah sebab huruf jar dan dalam mesin sama dia menjadi mudhaf pada kum. Sebab ada huruf jar ya Faridah Salim. Farizah Samsudin sebab ada huruf jar. Li bagus. Fi mahalli jar. Kum dhamir mabni ala sukun fi mahalli jar. Kenapa dia fi mahalli jar? Azimah Abdullah kum fi mahalli jar kerana dia jadi mudhafun ilaihi pada anfusi. Kerana dia jadi mudhafun ilaihi kepada anfusi. Kum juga boleh kita namakan dhamir jar bil idhafah. Dhamir jar, dhamir yang berhukum jar, sebab berjar bil idhafah. Dengan sebab bersandaran. Dengan sebab bersandaran. Mu'rab jamak taksir, ya betul, asli harun, asli harun. Wa'lamu amar dan fa'il. Ketahuilah, berilmulah al-amar. Oleh kamu tu fa'il. Oleh kamu tu fa'il. Mana fa'il dia? Nampak? Nampak? Tolong nyatakan mana fa'il dia? Nampak? Tak nampak. Dah pasti nampak. Ketahuilah, berilmulah al-amar. Oleh kamu tu fa'il dia. Oleh kamu tu fa'il. Betul pertambahan oleh itu penting bagi saya. Senang kita nak mengesan bahawa isim tersebut fa'il ke maf'ul. Khabar mufrad ke ataupun ghairu mufrad. Dan ketahuilah oleh kamu ya, dan fa'il waw jum'ah tu fa'il dia mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Anna bahawasanya, inna sesungguhnya, anna bahawasanya, kum kamu, dhamir. Dhamir kah mukhatab, ha ghaib ya mutakallim. Ni tiga dhamir ni dia boleh nasab, boleh jar. Dhamir nasab ke dhamir jar ni? Hali ala dah salim lagi ni setam. Hali ala mabni bukan mahali, mabni ala sukun fi mahali. Oh, mabni ala sukun. Okey okey. Faridah Salim tolong betulkan bukan mahali ala sukun, mabni ala sukun fi mahali jar. Fi mahali jar. Yang mana satu ni? Fi mahali nasbin isim inna, ya. Fi mahali nasbin isim inna. Dhamir nasab mutasil pun boleh juga. Okey. Dhamir nasab. Kenapa kamu dhamir nasab dengan dhamir jar saja? Kamu khatab yang mutakallim yang hanya berperanan sebagai dhamir nasab dengan dhamir jar saja. Mulakukum. Mulakuhu. Saya boleh terjemah? Sila terjemahkan. Mulakuhu. Ya, janda. Kum tu isim inna, betul. Mulaku, artikan dia.
Mulakuhu. Sila artikan. Saya menanti jawapan. Saya belum nak lagi. Belum. Adalah, Masya Allah, Sri Harun. Adalah orang-orang yang menemuinya. Adalah orang-orang yang menemuinya. Betul. Orang yang menemuinya boleh atau menemui dia. Untuk Haji Asri pun siap letak N huruf besar tu. Ha, betul, penting tu. Menjadikan lambat saya punya proses buku saya nak tukar domir ni. Capital letter ni. Banyak yang kita tersangkut-sangkut. Jadi, soalan saya, betul makna adalah orang-orang yang menemuinya. Bagus. Rozita Bakar, Anda Hasan, Yati Harun, Masina Najis, Rozi Ahmad. Adalah orang-orang yang menemuinya. Betul. Ya, Ummu Muslihuddin, Rin Hasan. Betul. Azim Abdullah, Rozi Ahmad, Razia Hamid adalah orang-orang ini. Tambahan adalah berarti dia khabar mufrad. Adalahnya khabar mufrad. Bagaimana kita tegaskan tadi. Mulaku adalah amal. Ini bila sebut orang-orang yang berarti dia jamak muzakkar salim. Berarti dia jamak muzakkar salim. Betul atau tidak? Kan jamak muzakkar salim mim di pangkal, waw nun di hujung atau ya nun di hujung. Mulaku ni isim. Okey, sekarang dia nampak isim. Dia mesti hukum dia marfu' atau mansub atau majrur. Tambahan adalah di isim. Isim apa? Jamak muzakkar salim. Adakah dia hukum marfu', mansub atau majrur? Tolong jawab soalan saya. Adakah dia marfu', mansub atau majrur? Tolong jawab soalan saya. Tolong tulis dalam ruangan komen. Adakah dia marfu', mansub atau majrur? Mulaku tu adakah dia marfu', mansub atau majrur? Tolong jawab. Marfu'. Betul, marfu'. Syarina Azrin. Kalau marfu', apa tanda dia? Marfu' Yati Harun. Ya. Apa tanda dia? Marfu' Fadilah Salim. Apa tanda dia? Marfu' Rin Hasan. Marfu' dengan huruf waw. Ya. Masya Allah, Asri Harun. Lengkap dengan jawapan dia. Belum sampai saya nak soal lagi. Dah terus berikan. Jamak takdim. Rangkumkan sekali. Jamak muzakkar salim. Hazaf waw. Hazaf waw. Okey, jamak muzakkar salim. Huruf waw. Untuk jamak muzakkar salim, marfu' dengan waw. Waw itu adalah pengganti pada dhamma. Marfu' dengan waw. Ya. Marfu' dengan waw. Zarina Hamzah. Waw jamaah tu yang nak kena yang spoil tu. Marfu' dengan waw. Jangan keliru. Waw jamaah tu fi'il mudhari' dalam fi'il. Waw jamaah dhamir dalam fi'il. Ni mulaku ni isim. Jamak muzakkar salim. Waw tu adalah pengganti pada dhammah. Waw tu adalah tanda rafa' bukan dhamir. Dhamir dalam fi'il. Sila amati betul-betul. Puan Zarina Hamzah. Yati Harun, wow. Anda Hasan, wow. Wow. Anda Hasan, wow. Faridah dengan wow. Majmin, tanda wow. Azmi Abdullah dengan huruf wow. Wow. Nun. Wow. Nun dihazafkan kerana jadi mudhaf. Sebagaimana Tuan Haji Asri Harun, semua jamak muzakkar salim. Perhatikan betul. Dengar dengan cermat. Semua jamak muzakkar salim. Dan semua isim musanna. Dua isim ini sekiranya menjadi mudhaf, nun yang di hujung tu akan digubur. Nun yang di hujung lafaz tersebut di asalnya mulakuna, orang-orang yang menemui. Ku tu dia. Oleh kerana dia
jamak muzakkar salim kena jadi mudhaf. Hu tu mudhaf ilaih. Mulaku adalah tanda lupa tambah. Dia menjadi khabar bagi isim anna. Khabar bagi isim anna. Ya, alhamdulillah. Nampak? Biar tak apa, Hajar Zarina. Biasalah. Apa? Salah ni yang menjadikan kita lebih lekat, lebih ingat lagi. Berbandingkan kita tak pernah salah. Berbanding orang tak pernah salah, dia takkan rasa. Dia sentiasa betul ini. Baik, wabashiril mu'minin. Wabashiril mu'minin. Dan gembirakanlah fi'il amar. Oleh engkau, fa'il. Al-mu'minina akan orang-orang yang wabashiril mu'minin. Gembirakanlah fi'il amar. Oleh engkau, fa'il. Al-mu'minina akan orang-orang yang fa'il, bashir, ada fa'il. Mana fa'il dia? Mana fa'il dia? Tolong beritahu saya, mana fa'il dia? Tolong jelaskan saya, mana fa'il dia? Setiap fa'il mesti ada fa'il. Mana fa'il dia? Tolong komen. Okey, tak ada? Saya kira sampai 10. 1, mana fa'il dia? 2, mana fa'il dia? 3, mustatir wujuban. Masya-Allah. Yati Harun. Dan gembirakanlah oleh engkau akan orang yang okey. Dhamir muttasil, dhamir mustatir wujuban, dhamir mustatir jawazan rinasan. Wujuban, Musudin, wujuban. Mustatir wujuban. Tidak ada fa'il lain lagi dah. Tak ada fa'il lain lagi. Ada pun mustatir. Mustatir apa? Dia tak ada fa'il zahir. Maka dia jadi dhamir mustatir wujuban. Tak ada fa'il lain. Selain dhamir tu yang ada. Meskipun dia tersembunyi, tapi dia wajib menjadi fa'il. Itu wujuban. Kalau jawazan tu kadang-kadang dia tak jadi fa'il, tak perlu jadi fa'il pun. Dia ada fa'il zahir. Tapi yang wujuban dia sentiasa menjadi fa'il. Meskipun dia tak nampak. Dia wajib jadi fa'il. Wujuban. Yang mustatir. Al-mu'minina maf'ulun bih. Al-mu'minina adalah maf'ulun bih. Semua maf'ulun bih hukum mansub. Apa tanda nasab dia? Apa tanda nasab dia? Tanda nasab dia bukan dengan fathah, bukan dengan kasrah. Baris fathah hanya berlaku pada isim mufrad dan jamak taksir. Baris kasrah hanya berlaku pada jamak muannas salim. Jadi tanda dia bukan dengan baris tapi dengan huruf. Huruf ya. Ya pada mukminina tu. Ya itu adalah tanda uh, tanda hukum marfu' sesuatu mansub bagi sesuatu mansub. Isim khusus isim jamak muzakkar salim tanda nasab dia dengan huruf ya. Tanda rafa' dia dengan huruf waw. Okay. Ini perbincangan yang dapat saya kongsikan untuk hari ini. Saya rasa terasa letih sikit ini. Layang ya ini. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya nak kena berhenti sampai setakat ini dulu. Jadi, sekali lagi, al-mu'minina adalah hukum dia mansub. Okay. Hukum mansub. Dan tanda nasab dia dengan huruf ya. Ya ni adalah pengganti baris. Betul, Hajah Majmin, Azimah, Umum Musudin, Alia tu niabatan anid dom, anil fathi. Ya. Tengok, Arab, Umum Musudin niabatan anil fathi. Pengganti bagi, ya itu adalah pengganti baris dhammah. Dan nasab dengan huruf ya ini hanya berlaku pada jamak muzakkar salim dan isim musannas. Jadi
Al-mu'minina ni maf'ul bih, tanda hukum dia mansub, tanda dia dengan huruf ya. Sebab apa dia mansub? Sebab dia maf'ul bih. Ini 3 pertanyaan yang selalu kita akan ulang-ulangkan. 3 pertanyaan yang selalu kita akan ulang-ulangkan menjadi kelaziman pada kita. Kita katakan, cuba analisis. Analisa, dia marfu' atau mansub atau majrur kalau isim. Kalau fi'il mudhari' adakah dia marfu' atau mansub atau majzum? Kalau fi'il mudhari'. Kalau hukum dah rafu' atau hukum nasab hukum jar, apa tanda dia? Dan sebab apa? Hukum mansub tanda ni ya. Hukum mansub tanda ya. Sebab apa dia mansub? Sebab dia maf'ulun bihi. Sebab apa dia mansub? Sebab dia maf'ulun bih kepada jumlah fi'il. Al-amr, bashir. Alhamdulillah. Saya sudah ayat 223. Masuk ke 224 saya selesai dah. Tak daya. Saya nak berhenti sampai setakat ini dulu. Dan mohon maaf atas kekurangan dan kecuaian kelihatan saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana anda sudi mendengar celoteh saya, mendengar perkongsian saya, dan Allah nilai sebagai ibadah. Saya kira pertemuan ini saya berhentikan sampai setakat ini dulu. Saya berjumpa lagi pada hari nanti. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Hari Kamis pagi untuk saraf dan hari Kamis malam Jumaat 8 malam perbahasan khas tentang khabar. Perbahasan khas tentang